Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sesi keempat kita sambung lagi lepas asar kan. Okey, saya nak cerita pasal ada dua tajuk lagi tentang makanan berfungsi untuk merawat gastrik, GERD, anxiety, panic attack, debar, sesak nafas, dizziness, angin, kembung, semua ni lah. Dan ada setengah tutup al makan lawyer tu dah teruk sebab ni pantang lama sangat. Kan. Jadi iaitu apa dia? Satu sup protein ataupun yang terlebih baik dipanggil bone broth. Tapi bone broth ni nak buat dia lama, berjam-jam, 3 jam, 4 jam kan. 3 jam ke 4 jam. 4 jam paling bagus. So bukan sejam, bukan 2 jam, tapi dalam 4 jam. Siapa sanggup nak buat kan? Kalau ada pressure cooker, slow cooker boleh lah. Dekat set timer kan. Okay. Kita buat sup protein saja cukup. Dalam 40-50 minit, 1 jam macam tu cukup. Sebab kita nak keluar asid amino dia. Tapi api sederhana. Okay, nanti kita buat sesi asing sup protein. Dan yang kedua adalah air kanji beras parboil. Bukan air kanji beras biasa, air kanji beras parboil. Masa kecil-kecil dulu ingat tak? Kita demam, sakit, muntah-muntah, cerit-berit, tak lalu makan, mak kita bagi apa? Air kanji. Air kanji beras, air kanji nasi lah kan. So sekarang kita tukar nasi beras putih kepada beras parboil. Sebab apa? Nak dapatkan zat dia, vitamin dia, mineral dia, antioksidan dia, anti radang dia, gitu. Dan prebiotics dia. Beras parboil ada prebiotics. Okay. So itu sesi akan datang. Air kanji beras parboil dan juga sup protein. Ini sangat membantu untuk merawat penyakit-penyakit dalam perut, gastrik, GERD, penyakit yang teruk ni, panic attack, anxiety semua. Sebab dia tak boleh makan protein, dia kena makan sup protein yang dah ada asid amino peptida bebas. Asid amino bebas dan peptida rantai pendek kan. Jadi terus serap ataupun penghadaman yang sedikit saja kan, terus diserap dalam darah. Ini sangat manfaat untuk membantu kefungsian sel, tisu dan organ dia, dan bau lah. Jantung dia pump elok, paru dia berfungsi kan, nak membentuk sel darah merah, tak ada sejuk ke tapak kaki tangan. Okey, sekarang ni kita tak mau cerita pasal tu kemudian. Okey, sekarang saya nak cerita pasal ini ada permintaan kawan saya. Kenapa bila buka puasa letih teramat sangat? Letih teramat sangat sampai tak larat macam orang tercungap-cungap, pendek nafas. Lepas buka puasa je rasa letih, dia panggil chronic fatigue. Chronic fatigue. Bukan chronic fatigue kot. Ni tak masuk chronic fatigue. Dan dia orang kata ni kidney fatigue. Kidney fatigue berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon lah. Hormon kortisol, hormon macam-macam hormon dalam badan kita. Hormon dikeluarkan oleh kidney. Dan lemahnya fungsi buah pinggang. Begitulah. Itu mengikut satu pandangan lah ya, insyaAllah. Jadi saya sebenarnya pernah kena benda ni. Saya ingat lagi masa saya kecil lah, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Bila buka puasa, pergi buka puasa dekat tempat majlis. Lepas buka puasa je kan, tak lama, tak payah tunggu sejam dua. Saya rasa dalam masa beberapa minit saja terus rasa letih, litak, tak larat sangat. Lepas tu kita rasa seolah jantung kita ni berdebar kuat kan? Walaupun sebenarnya tak kuat sangat pun, tapi rasa kita yang menyebabkan kita rasa letih dan nafas kita pendek kan. Lepas tu kita tak larat nak sembahyang tak, nak sembahyang tarawih pun tak larat. Sebab tu ada setengah sampai sembahyang duduk, tak larat, nafas pendek, tercungap-cungap, pendek, panting cakap orang putih, begitu. Macam orang berlari pula, padahal kita duduk je, buka puasa je macam tu punya aktiviti. Macam seolah kita makan, buka puasa ni satu aktiviti yang berat, macam pergi berlari naik gunung tu, naik bukit, naik tangga, berlari jogging macam tu. Kenapa jadi macam tu? Saya pernah kena benda ni lama, sejak kecil sampai
Saya rasa dah dewasa pun dah dewasa, tapi improvement secara berperingkat. Sebab saya buat perubahan diet saya secara berperingkat. So pahaman saya semasa tu secara berperingkat juga Okey, saya nak beritahu, dia ada banyak benda dalam ni yang sebenarnya dia mengganggu metabolic cell kita. Satu, dalam sel, enjin sel kita ialah mitokondria yang menghasilkan ATP untuk tenaga. Sel jantung, sel paru, sel otak, sel saraf, sel perut, sel pankreas, sel hati, semua sel otot, semua sel dinding saluran darah, kan, semua memerlukan tenaga ATP untuk dia bekerja, berfungsi. Alright. Okey, pertama. Yang kedua, kita perlukan peredaran darah yang lancar, cantik, sempurna. Tak ada gangguan, tak ada lambat, darah tak pekat, tak ada plug. Saluran darah dia punya opening, lumen dia punya opening tu, apa nak sebut, bukaan saluran darah arteri vena tu tak sempit, tak ada plug. Dinding dia anjal, elastik, walaupun umur 60, 70, 80 masih elastik. Masih elastik. Okey. Kedua, mana sistem pengangkutan darah yang membawa oksigen, bekalan oksigen dan juga nutrien. Kalori maksudnya gula lah, glukos, asid lemak, kan, dan juga asid amino, kan, kepada sel-sel pada tisu dan organ, kan. Sistem pengangkutan darah, ini penting, nak membawa nutrien dan oksigen ke dalam sel. Baru enjin sel boleh menggunakan bahan api iaitu kalori tadi untuk menghasilkan tenaga ATP, kan. Okey, kita pergi dari belakang ke depan. Lepas tu sistem pengangkutan darah daripada sistem penghadaman lah, kan. Sebab kita mengambil makanan masuk dalam perut, usus kecil, usus besar. Usus kecil menyerap nutrien, kan, masuk dalam aliran darah. Begitu. So sistem penghadaman juga kena cantik, kena sempurna, kena cantik lah, kena berkesan, efisien, efektif. Kalau sistem penghadaman kita tak boleh nak mencerna makanan, mengurai makanan kepada molekul yang kecil, molekul asas yang boleh diserap dalam darah, maka itu pun masalah juga. So 3 faktor: sistem penghadaman pertama, kedua sistem pengangkutan darah, ketiga enjin sel kita tu. Enjin sel kita sebenarnya ada 4. Satu lagi membrane sel, nak menyerap reseptor kat situ dan ada carrier kat situ. So ada 4 lah. Sistem penghadaman, sistem pengangkutan darah membawa nutrien dan oksigen ke sel-sel, fungsi membrane sel dan juga reseptor dia dan carrier dia. Dia ada reseptor dia, kan, nak buka pintu membrane supaya nutrien ni boleh masuk, dibawa masuk ke dalam sel. Dia ada pengangkut dia ada taksi dia, nak bawa masuk dalam, kan. Tapi kena ada reseptor kena berfungsi lah. Kalau reseptor tu rosak ke disebabkan oleh bahan keradangan, bahan toksin, atau reseptor tu terubah suai, atau reseptor tu ditutupi oleh lemak-lemak jahat, trans fat, kan, dan dirosakkan oleh bahan-bahan teroksida, bahan-bahan yang telah rosak dioksidakan oleh asid lemak teroksida, radikal bebas dalam darah kita. So macam mana, kan, dan dia tutup pula, trans fat menutup reseptor pada membran sel. Macam mana dia nak conjugate atau bertemu dengan molekul makanan kita, kalori kita, supaya dia buka gate, especially glukos, cerita pasal glukos. Begitu juga dengan asid amino, kan, dan asid lemak. Semua tu perlu diangkut ke dalam sel. So ada 4 perkara, peringkat, 4 proses proses pengangkutan bahan makanan kita ke dalam sel, ke dalam enjin sel mitokondria untuk digunakan menjana ATP.
kan. Alright. Sebenarnya ada lagi macam-macam proses dalam sel kita kan. Gene expression untuk menghasilkan protein. Protein tu yang digunakan untuk menguraikan makanan dalam perut kita. Enzim kita untuk mengurai, menghadamkan makanan daripada protein. Juga protein carrier, protein yang boleh menetralkan bahan-bahan buangan, bahan toksin, yang membawa keluar bahan toksin, logam berat, bersihkan sel dalam sel, begitu. So ada beberapa lagi, tapi kita cerita secara umum lah nak senang faham. Sistem pahaman, sistem pengangkutan darah, fungsi membran sel dan reseptornya, dan juga enjin sel kita, mitokondria. Alright, begini apa ceritanya. So mula-mula sekali saya dulu telah mengetahui adanya trans fat. Padahal saya belajar food science nutrition pada tahun 1986, 87 sehingga tahun 90 90, 91 begitu. Kita tak diberi pendedahan yang luas tentang asid lemak jahat ni, panggil trans fat. So inilah punca utama punca utama kita rasa letih, litak lepas buka puasa, trans fat dalam makanan kita. Trans fat kita senarai dulu, trans fat. Tapi sepatutnya semua orang dah faham kot. Siapa yang mengikuti siri video YouTube channel kami kan, Nizam Bidara, so ada lebih kurang 140 video kan. Sepatutnya trans fat ni dia tahu kat mana ada, dalam makanan apa ada kan. Ini nombor satu. Nombor satu, dia mengganggu metabolik kita. Bila metabolik kita terganggu, enjin sel kita terganggu, macam mana jantung nak berfungsi dengan efisien, sel-sel yang menghasilkan enzim untuk pencernaan makanan, dan juga nak membawa nutrien ke dalam sel tu pun bermasalah. Bermasalah. Glukos nak masuk sel pun masalah. Glukos jadi meningkat dalam darah. Bukan saja kita makan gula boleh meningkat. Of course dia meningkat. Memang meningkat sebab makan gula dia serap. Tapi yang lebih penting, yang berlaku secara tak langsung adalah reseptor tu telah tak berfungsi. Dipanggil insulin resistant atau glucose intolerance. Dia makan gula tak boleh masuk sel. So macam mana kita nak bertenaga? Kan? Itu dia trans fat. Kemudian termasuk jugalah lemak-lemak hidrogen, minyak-minyak sayuran yang diproses secara ekstrim, iaitu minyak RBD oil. Saya panggil RBD, vegetable cooking oil, iaitu yang diproses secara refined, bleached, deodorized. Minyak ni yang tak ada micronutrient, tak ada antioksidan, tak ada anti radang, sterol, vitamin E, stanol, semua tak ada, kosong. Hampir tak ada. Kecuali minyak sawit ada sikit lah kan. Kalau minyak masak ada sikit. Hanya vitamin E saja. Nak buat apa kan? Kita perlukan semua makronutrien dalam minyak sayuran kita. Begitu. Itu. Lepas tu masa buka puasa kita pergi makan benda goreng. Benda goreng adalah satu bahan yang sukar dihadam sebab dia menghasilkan satu molekul dipanggil polymerized triglyceride. Bila kita goreng ikan ke, goreng cekodok ke, goreng pisang ke, goreng kari pap, goreng cucu badak, macam-macam goreng lah kan. Tapi goreng ikan lama kan. Goreng kopok tak lama, goreng ikan lama. Itu proses penghasilan asid lemak tak tepu teroksida, dan kemungkinan juga penghasilan trans fatty acid, dan juga penghasilan spesies-spesies molekul-molekul yang lain. Banyak spesies molekul lain yang boleh meradangkan, merosakkan sel kita. Dia boleh merosakkan. Banyak saya pernah cerita dalam Facebook apa yang berlaku pada minyak bila kita menggoreng makanan, deep fry food.
pada suhu antara 150 hingga 170 darjah Celsius, kan. Menggoreng ikan, makanan yang basah, yang lembab, lagi cepat proses penghasilan asid lemak teroksida, pengoksidan asid lemak, kerosakan asid lemak dalam minyak tu minyak tu bertriglyceride, kan. Bila dia berlaku hidrolisis, dia ada air, ada pemanasan, dia menghasilkan asid lemak. Tak boleh cerita dah ni kita patut cerita benda lain. Kita tumpu pada benda ni. So benda ni, makanan bergoreng, makan goreng, benda goreng masa buka, memanglah memang kita akan letih. Perut kita, sistem makanan bekerja dengan keras menyebabkan kita letih, kan, nak menghadamkan makanan bergoreng. Lepas tu makan karbohidrat yang berat, nak perlukan penghadaman. Makan nasi waktu berbuka memang berat, memang berat. Badan kita jadi letih, keletihan sebab kita berpuasa selama 12, 13 jam, 14 jam, kan. So glikogen stok dalam otot, dalam hati kita dah kehabisan, kan. Right. So sebab tu sunnah bila buka puasa digalakkan makan yang manis. Jangan takut makan manis. Ini takut makan manis, gula, takut makan gula, sukros takut, fruktos takut, ya. Jadi macam mana bertentangan dengan sunnatullah sistem tubuh kita. Sunnatullah sistem tubuh kita. Sistem tubuh kita lah yang Allah Ta'ala cipta. So bukalah puasa dengan kalau saya minum air gula organik. Gula organik. Madu nak makan, sebab dah makan madu banyak, kan. Panas pula badan nanti, kan. Boleh nak makan madu. Madu sidir ke, madu Escobi ke Pelano pun okey, madu tualang boleh, kan. Tapi jangan buka puasa jangan makan benda masam. Itu. Tak. Itu pun satu taban yang tak bagus, satu diet yang tak bagus. Buka puasa mesti makan manis. Buah kurma 3 biji ke 5 biji ke, kan. Ikut angka ganjil untuk jadi penawar kepada tubuh kita, ya. Ni ikut sunnah lah, masya-Allah. So minum air gula organik atau air madu, ataupun makan buah-buahan segar yang manis macam buah temikai, pisang, apa lagi yang kaya dengan karbohidrat yang mudah diserap, tak mau dicerna. Macam nasi perlu dicerna, tak mau lagi, ya. Roti tak mau lagi, ya. So makan buah-buahan yang manis, masuk kurma. Apa lagi buahan manis? Mangga yang manis. Boleh, jangan mangga yang masam, nanti lemah badan. Benda masam tak sesuai diambil waktu berbuka puasa. Okey. So itu dia syarat berbuka puasa. Kita perlu makan benda yang mudah dicerna dan diserap. Kalau boleh terus serap dalam darah. Jadi kita segar. Sembahyang maghrib pun bingkas je, ringan, kan. Lepas maghrib sekarang baru nak makan berat sikit. Itu pun jangan sekaligus. Tadi masuk gear 1, lepas maghrib buka puasa nak makan sikit lagi, kan. Naik gear 2. Jangan terus gear 5. Jangan. Ini dah buka puasa gear 5 terus. Semua makan, kan. Dah makan berat, makan yang bergoreng, berminyak banyak, kan. Lepas tu makan protein, makan lemak, makan karbohidrat yang berat, yang apa orang kata, perlu proses penghadaman yang kuat lah, yang efisien, yang perlu efisien, kan. Jadi badan kita macam dipaksa untuk mencerna. Jadi memang letih kita, kan. Gitu. Kalau orang ada masalah metabolik, gangguan metabolik, gula dia akan meningkat, sebab gula diserap dengan drastik, makanan-makanan ini, dan stay lama gula dalam darah. Ini satu lagi hal. Ini satu hal yang menyebabkan orang berpuasa tak tahan puasa. Bila gula tinggi dalam darah, ini punca orang tak tahan puasa. Sebab bila gula tinggi, kan,
insulin tinggi. Gula spike, insulin pun spike. Bila insulin spike, kita akan kejap-kejap lapar, kejap-kejap nak makan, kejap nak makan. Macam mana nak puasa? That's why kena jaga benda ni. That's why. Alright, gitu. Okay, jadi buka puasa dengan benda manis dan bukan banyak makan. 3 biji buah kurma dengan air manis sikit atau air tebu segar. Saya suka minum air tebu. Ataupun air gula organik. Jangan gula putih, jangan, sebab tinggi kandungan residu racun Roundup, iaitu glyphosate. Termasuk juga gula merah, gula putih, gula yang dibuat pada gula tebu dan gula bit, tinggi kandungan residu racun glyphosate. Ini juga mengganggu metabolik kita, mengganggu sistem penghasilan molekul protein untuk digunakan oleh tubuh kita kan. Habis upset. Bukan engine sel saja, keseluruhan. Saya menyeluruh dia pergi So jangan makan gula yang tak organik. Kena ambil gula organik. Maksud gula perang organik lah, molasses organik ke kan. Kalau madu memang organik lah, insya-Allah tak ada orang spray. Okay. Pasal isu organik, racun glyphosate saya dah bincang. Kita dah bincang dalam video. Sila dengar video yang lepas tu Gitu. So, penting. Tepung pun sama. Nak makan cokodok ke, lempeng ke, pancake ke, roti ke, kan, kalau tak organik, tepung tu memang tinggi kandungan glyphosate sampai 55 kali ganda. Ini juga boleh mengganggu dan kita akan rasa satu kepayahan ketika berpuasa. Satu kepayahan, maknanya kita sentiasa lapar dan lemah badan kita. Lemah badan kita lemah sampai ke tahap kita boleh menggigil macam orang hypo. Padahal cek gula normal. Gula mungkin 5, 6, 4, tapi macam nak menggigil, lemah, dizzy juga. Sebab engine sel dia tak berfungsi dengan efisien. Engine sel. Gula dah ada, maknanya bahan api dah ada, tapi engine tak boleh berfungsi, tak boleh beroperasi. Kan? Okey, kita kena dulu. Bahan api ada, engine pun hidup. Baru dia cantiklah, baru kita cergas, sihat, bertenaga. So kita sepanjang puasa, daripada sahur sampai buka puasa, kita sentiasa cergas, tenang, relax. Tak adalah terlalu dahaga, terlalu lapar. Sel kita terhidrat. Maksudnya terhidrat, kita tak kekeringan. Tak kekeringan. Maksudnya air yang kita minum tu masuk dalam sel. Masuk dalam sel. Ini minum air banyak. Buka puasa, air minum 1 liter, 2 liter, 3 liter. Sampai makan pun perut jadi macam ni. Itu rosak sistem penghadaman. Perut kita boleh rosak. Minum air banyak dalam masa dekat, lepas tu nak makan lagi, macam mana? Tidur pun tak lena. Sekali lagi hongeh sebenarnya sesak nafas. Nafas pun pendek juga. Tak boleh. Kita minum ikut apa yang kita perlu saja. Tinggal 1/3 udara untuk kita bernafas. Jangan penuh sangat. Nak minum sampai banyak-banyak, 2 liter, 3 liter dalam masa pendek, daripada pukul 7.30 sampai pukul 10, 11 nak tidur. Tu makan lagi. Macam mana tu? Macam mana sistem penghadaman kita, perut kita nak bekerja, usus kita nak bekerja. Kan? Memang melemahkan badan kita. Sepanjang hari kita puasa, kita akan lemah, letih. Macam mana para sahabat zaman dulu kan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam boleh berperang kan, dengan kemenangan, kejayaan. Dan masa berpuasa dia orang lebih kuat, lebih bertenaga. Sebab inilah dia pemakanan jenis makanan berkualiti inilah yang saya sebut tadi dan juga cara kita makan, tak terlalu banyak. Buka puasa sikit, perlu je sekedar untuk buka puasa lah kan. Buka puasa membatalkan puasa kita, ikut sunnah. Makan benda manis. Makan benda manis ketika buka puasa. Jangan takut makan manis. Tak ada kerja manis makan manis. Kalau kita tak makan trans fat, goreng, glyphosate, makanan yang tinggi racun glyphosate, racun glyphosate, insya-Allah tak kena kerja manis. Sebab bila kita makan makanan yang
alami ni yang bebas bahan kimia dan residu racun pertanian, kita tak ada rasa nak makan. Kita tak ada mengidam benda manis, tak ada mengidam keropok, tak ada mengidam tu, tak ada mengidam. Kita relax. Perut kita pun relax. Tak ada menyanyi bunyi-bunyi keroncong ke apa, tak ada. Semua okey insya-Allah. Begitu. Alright. Kalau orang gastrik dan ada GERD kan, memang lagi bermasalah lah kan. Sebab sistem penghadaman dia lemah. Sekarang ni banyak orang sistem penghadaman dia lemah. Perut dia lemah. Perut dia lemah banyak faktor lah. Makan terlalu banyak, macam tadilah kan. Perut dibagi bertiga bahagian, makanan 1/3, 1/3 lagi minuman, 1/3 lagi untuk udara. So dia cover semua sekali. Macam mana makanan dihadam, enzim pun yang dikeluarkan jus gastrik tu tak boleh nak sampai kat makanan, penuh sangat, padat. Luas permukaan perisi padu jadi kecil. Jadi ada bahagian yang tak kena enzim untuk dicerna, diuraikan gitu. Dan kita jadi sesak nafas, semput. Betul. Gitu. So dan makan pula banyak, hidangan banyak. Makan ayam, makan ikan, makan telur. Kan? Lepas tu makan kuih lagi, makan penuh. Ini satu tabiat pemakanan yang tak sihat, yang tak bagus. Terlalu banyak jenis makanan dalam satu masa diambil, makanan tak boleh hadam. Ini penyakit. Bila makan tak boleh hadam jadi penyakit. Mewarisi penyakit-penyakit. Ni dia lemah penghadapan, lagi kembung, angin kan. Kembung, angin, lepas tu lama-lama jadi gastrik, lama-lama jadi GERD, lepas tu jadi anxiety, panic attack, lepas tu sesak nafas, debar, angin. Itu ramai betul orang kena disebabkan cara makan tak betul, dan makanan dia ambil pun makanan yang tak berkualiti. Bukan makan berkualiti ni semestinya mahal, tak semestinya mahal. Makanan berkualiti ni makanan yang mengandungi zat makronutrien dan mikronutrien. Maksudnya kalori dan juga vitamin, mineral, elektrolit, antioksidan, anti radang kan. Semua komponen tu yang Allah Taala cipta dalam makanan kita, sama ada animal based ataupun plant based, ada bahan-bahan ni, dan tak dicampur pula dengan bahan-bahan yang mudarat, bahan-bahan kimia lah, dengan minyak-minyak terhalogen, trans fat semua tu kan. Begitu. So inilah punca dia. Satu, sistem penghadaman kita lemah, menyebabkan kita letih, kita tak boleh digest food. Dah lah berpuasa lama kan, tak ada tenaga. Yang kedua, orang yang sistem penghadaman lemah, termasuk orang gastrik lah. Orang gastrik memang worst lah, teruk. That's why mereka puasa ni satu perkara yang sangat mujahadah orang gastrik. Tapi kalau dia follow betul-betul cara diet yang kita ajar kan, yang kita tunjuk dalam video YouTube channel Nizam Dar, insya-Allah dia boleh dapat berpuasa dengan tenang, dengan relax. Bahkan tenaga berlebihan. Tak ada hypo, tak ada rasa nak menggigil, tak ada. Dizzy tak ada, sesak nafas pun tak ada, insya-Allah. Gitulah. Ikut sunnatullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara pemakanan kita dan jenis makanan. Dan banyak mana nak makan, itu semua main peranan. Begitu. Itulah dia semoga perkara ni dapat kita ambil manfaat insya-Allah. Begitu So itu sajalah saya rasa perkara yang perlu diambil perhatian dan difahami untuk diamalkan. Bila kita amal makanan begini, makanan whole foods alami seimbang yang saya sebut, makanan whole foods alami seimbang, bebas bahan kimia aditif dan juga bebas residu bahan racun pertanian, termasuk glyphosate, pesticide, insecticide kan. Gitu. Dan kita akan kekenyangan, sel kita efisien, enzim semua efisien, hormon normal, semua balance tak ada masalah. Sistem penghadaman, sistem pengangkutan darah, sistem penyerapan nutrien ke dalam sel, membrane sel, reseptor, enjin sel mitokondria kita semua berjalan dengan efisien. Gene expression, epigenetik kita semua berjalan dengan efisien, optimal.
optimum. Oh kita walaupun umur kita dah 60 70 begitu. Kan? Jadi insya-Allah begitu macam orang zaman-zaman dahulu balik mengikut sunnatullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Begitu Okey, semoga manfaat Okey, boleh share dan kepada kawan-kawan kita, ke sahabat handai dan juga kepada grup-grup kita kan, pada saudara kita kan, pada orang sakit, orang yang tak boleh berpuasa. Ni dia punya secara umum secara umum cara nak menjalani puasa, macam mana nak buka puasa kan, nak bersahur. Bersahur saya tak cakap lagi kan. Kan tak sempat dah 30 minit. Sahur nanti kemudian. Ini kita bercerita pasal berbuka puasa. Macam mana kita nak berbuka puasa, jumlah makanan yang kita nak ambil, apa makanan yang kita nak ambil. Begitu. Saya dah terangkan secara menyeluruh tadilah. Walaupun orang kata tak ikut susunan kan. Alright. InsyaAllah selamat buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.